Baik, persidangan Dewan Rakyat hari ini dimaklumkan terdapat 8 syarikat Malaysia dikenakan Perintah Sekatan Pelepasan WRO oleh Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan Amerika Syarikat US CBP sejak 2 tahun kebelakangan ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata, syarikat berkenaan terdiri daripada pengeluar produk sarung tangan getah dan kelapa sawit. Bagaimanapun, 2 daripada 8 syarikat itu dilepaskan daripada perintah tersebut pada 2021 setelah mengambil langkah-langkah pencegahan dan tindakan sewajarnya. Dan untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama dengan wartawan J. Kavirajan di Parlimen. Kavi. Terima kasih Hanim. Di studio sesi Parlimen hari ini, mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 diteruskan dengan sesi soal jawab pada sesi pagi dan seterusnya diteruskan dengan perbahasan Akta Anti Lompat Parti yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada di Dewan Rakyat semalam. Dan semalam lebih 35 ahli Parlimen telah pun mengambil bahagian dalam perbahasan dan hari ini akan diteruskan dengan 25 lagi ahli Parlimen akan meneruskan perbahasan. Dan ketika sesi soal jawab hari ini, Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata syarikat-syarikat perlu membuktikan bahawa produk-produk yang dihasilkan atau dikilangkan tidak melibatkan sebarang amalan buruh paksa. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Sungai Buloh R. Sivarasa dari Pakatan Harapan berhubung nama dan bidang perniagaan syarikat Malaysia dari 2019 hingga kini yang dikenakan WRO oleh US CBP dalam sesi soal jawab. Sementara itu, beliau berkata jawatan kuasa kumpulan kerja bersama antara Malaysia dan Amerika Syarikat dijadual mengadakan mesyuarat pertama pada Ogos secara maya, manakala mesyuarat kedua dirancang secara fizikal di Kuala Lumpur pada Disember tahun ini. Penemuan jawatan kuasa itu adalah cadangan daripada Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan ketika mengadakan lawatan ke Amerika Syarikat pada Mei lepas bagi memastikan hubungan baik kedua negara dengan cadangan itu turut dipersetujui oleh US CBP. Awang Hashim berkata melalui jawatan kuasa itu pelbagai program kerjasama dijangka dapat dijalankan antaranya program pembangunan kapasiti, perkongsian maklumat dan teknologi serta sesi dialog bersama pihak kepentingan. Sementara itu, berdasarkan data dari Pusat Maklumat Harta Negara (NAPIC), bagi data awalan suku pertama tahun 2022 terdapat sebanyak 35,592 unit rumah siap dibina tidak terjual yang bernilai 22.45 bilion ringgit. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib berkata ia menunjukkan terdapat sedikit penurunan berbanding suku keempat tahun 2021 iaitu sebanyak 36,863 unit rumah siap dibina tidak terjual yang bernilai 22.79 bilion ringgit. Katanya kerajaan juga telah bersetuju meneruskan kempen pemilikan rumah sendiri itu HOC bagi pembelian rumah pertama bernilai RM500,000 dan ke bawah sehingga 31 Disember 2025. Dan Dewan Rakyat hari ini turut diberitahu bahawa Kelantan mencatatkan jumlah kanak-kanak yang diberikan dos vaksin pertama dan kedua COVID-19 paling rendah di negara ini. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Nur Azmi Ghazali, tidak sampai 20% kanak-kanak di negeri Kelantan sudah diberikan dos pertama dan kedua vaksin COVID-19. Beliau berkata sepanjang program vaksinasi COVID-19 di negeri-negeri Pantai Timur, di semua negeri, di negeri-negeri Pantai Timur merupakan negeri yang paling rendah mendapat kebenaran daripada ibu bapa untuk memberikan vaksin kepada kanak-kanak. Contohnya di Kelantan hanya 15%, manakala di Terengganu 20% dan di Sabah sebanyak 34%. Beliau menjawab pertanyaan Nik Muhammad Abdul Aziz, ahli Parlimen Bacok yang ingin tahu jumlah kanak-kanak yang belum mendapat suntikan vaksin dan apakah langkah-langkah Kementerian Kesihatan untuk memastikan semua kanak-kanak mendapat suntikan COVID-19. Dan persidangan Dewan Rakyat hari ini sememangnya menjadi tumpuan kerana ucapan penggulungan dan pengundian bagi rang undang-undang perlembagaan pindaan nombor 3 mengenai peruntukan larangan ahli Parlimen bertukar parti. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Parlimen dan juga Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dijangka menggulung perbahasan itu pada pukul 4 petang ini dan rang undang-undang itu memerlukan sokongan 2/3 daripada ahli Parlimen untuk diluluskan di Dewan Rakyat. Setakat ini laporan saya dari Parlimen. Kita kembali ke studio.